Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qa'idu'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman. Allahumma zayyinna bil ilmi. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat lagi menyambung pengajian kita melalui kitab Hidayatul Hidayah, yakni permulaan jalan hidayah, yang telah pun dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, serta kita pakai kitab yang telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, nafa'anallah bi ulumihim fi daraini amin. Baik, kita selesaikan sedikit lagi yang berkaitan dengan mukaddimah oleh Imam Ghazali pada muka surat 17. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Artinya Imam Ghazali memberitahu dalam kitab ini terdapat 3 golongan yang menjadi penuntut ilmu, yang belajar, yang menimba ilmu. Jadi ada 3 golongan. Bagaimana golongan tersebut dinyatakan dalam mukadimah ini supaya diberi perhatian golongan manakah yang kita akan masuk. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan di negeri akhirat. Dia cari ilmu sebagai bekalan di dalam akhirat nanti. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keredaan Allah. Jadi dia nawaitu dia, niat dia untuk mencari ilmu, mengaji, belajar, menimba ilmu itu dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, negeri akhirat, kerana tahunya adanya perhitungan, adanya amal yang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan ilmu itu dia dapat mentadbir hidupnya. Dengan ilmu itu dia dapat menjadi panduan kepada hidupnya. Justru dia mencari ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niat nawaitunya kerana Allah, maka orang ini termasuk dalam golongan yang beruntung. Maksudnya golongan yang berjaya, golongan yang bahagia. Jadi kita diharapkan untuk menjadi penuntut ilmu yang mendengar, mentelaah, yang menimba ilmu ini, nawaitu kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling tidak kita selamat dunia dan akhirat, dan kita menjadi orang yang ada ditempatkan dalam orang yang beruntung. Ini golongan yang pertama. Kedua, ini golongan yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yakni dunia.
Mencari ilmu kerana nak mendapat keuntungan dunia, kerana dia tahu bila ilmu ni saja dia telah pelajari, dia boleh mendapatkan keuntungan. Umpamanya dia belajar, habis belajar dia dapat pekerjaan. Nawaitunya kerana untuk mendapat pekerjaan. Sebab tu dulu bulan yang lepas kita pesan supaya mak ayah yang menyekolahkan anak, mak ayah yang nak sekolahkan anak, pesanlah kepada anak tu belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan belajar ni kerana nak jadi profesor, jadi engineer, jadi pegawai besar. Bukan niatnya begitu. Niatnya dulu dipasakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sibuk mak ayah kadang-kadang nakkan menyekolahkan anaknya, tengok apa punya bidang yang ada banyak pasaran pekerjaan, sampai begitu. Tapi kita mudah-mudahan tidak termasuk begitulah. Dengan kesedaran yang ada ni, kita dah belajar ni, maksudnya kita biar jadi golongan yang pertama, kerana golongan yang kedua ni dia nak cari keuntungan yang segera, keuntungan segera, yakni dunia, dan mendapatkan kemuliaan, kemasyhuran, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan orang yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Dan dia tahu kalau dia mencari pangkat, dunia, kemasyhuran, sebenarnya di masa depan, maksudnya belum dapat dimiliki lagi, belum tentu lagi, maka orang itu adalah berada dalam golongan yang berbahaya, bahaya kedudukannya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, maknanya dalam mati kesudahan yang tak baik, kesudahan yang tidak baik. Kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah, yakni kalau mahu dimaafkan atau diseksa. Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, maka hendaklah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Jadi kalau sempat taubat, alhamdulillah. Maknanya bila dia dah dapat jawatan, umpamanya baru dia tersedar dulu dia belajar ni untuk mendapat jawatan ini, tapi hakikatnya jawatan ini tidak ada apa-apa. Rupanya yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah keredaannya, dan kita beramal di dunia ni kerana nak mendapat keredaannya, nak mendapatkan nilai mulia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun bertobat dan dia beramal, dia bekerja lillahi ta'ala. Bekerja ni wajib, hanya kita semua bekerja kerana mencari nafkah, terutama lelaki. Lelaki ni dia mencari nafkah untuk ahli keluarga dia. Jadi barang siapa yang cari nafkah ni, Nabi sebut keluar rumah saja untuk mencari nafkah dengan niat kerana Allah Subhanahu Taala, ya, betul nawaitunya, dia sudah berada dalam fi sabilillah, artinya dalam perjuangan sehingga balik rumah. Ini macam orang menuntut ilmu jugalah. Satu hadis yang lain juga Rasulullah bersabda,
orang yang menuntut ilmu ni keluar rumah sampai balik daripada rumah dia juga fi sabilillah. Ni macam saudara-saudara, saudari keluar rumah pergi ke masjid menuntut ilmu pada malam ni, ini disebut sebagai berada fi sabilillah sehingga balik. Jadi orang yang mencari nafkah pun dibesarkan nilainya dengan diumpamakan orang yang sedang berjuang fisabilillah. Jadi kalau orang tak kira apa pekerjaannya, naik dalam memandu, jadi driver taksi, jadi driver Grab, Foodpanda, ataupun dia pergi bekerja ke pejabat, pergi bekerja mana-mana yang dia tuju tempat pekerjaannya, perjalanan dia tu dia sedang berjuang fisabilillah. Jadi tapi dia kena tahu bekerja mencari nafkah itu adalah suatu kewajipan. Sebab kalau kita tahu amal ibadat kita ni kerana kita belajar, dia mendatangkan pahala yang lebih. Kita tahu kerana kita bekerja itu sebagai suatu ibadah, maka mendatangkan pahala. Bukanlah ibadah itu hanya ditikar sembahyang saja, bukan dengan hanya berzikir semata-mata, bukan hanya membaca Al-Quran. Semua gerak-geri kita kerana niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu pekerjaan itu ataupun amalan itu kita buat kerana ketahunya, kerana kita belajar, gandaan pahala itu lebih lagi berbanding orang tak tahu, dia bekerja juga tapi dia tak tahu, dia tak sama. Hal yastawi allazi ya'lamuna wallazi la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Baik, yang ketiga, hal yastawi allazi la ya'lamun wal hal yastawi allazi ya'lamu wallazi la ya'lamun. Yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ni ilmu, orang yang menuntut ilmu ni dia telah dikuasai oleh syaitan. Maknanya pemikiran dia, bayangan dalam minda dia, syaitan telah menguasainya sehingga dia berasakan dengan pengikut yang ramai, jumlah murid yang ramai, jumlah orang yang memasyhurkan dia, dia jadi berbegah-begah dan bermegah-megah dengan kedudukan dan berasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terperdaya lagi dengan sangkaannya bahawa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Jadi ialah dengan ilmunya dia tak buat dosa, dia tak buat perkara-perkara maksiat, dia dipunyai dengan pengikut yang ramai, dia diberi gelaran, tapi syaitan membisikkannya, baguslah kau dengan kedudukan kau yang ada, dapat maknanya pekerjaan, dapat gaji, dapat orang memberi harta benda. Jadi dia terpesona, dia berasa
dan dia menyangka itu yang Allah berikan padanya. Sedangkan syaitan telah membuatkan dia riak, mempunyai perasaan riak, sehingga dia lupa riak itu adalah suatu penyakit yang merosakkan dirinya. Tapi dia tidak perasan kerana dia rasa dia buat baik. Dia sedang membuat baik, dia melakukan kebaikan, dia menderma juga, dia bersedekah juga. Tapi oleh kerana ada dalam dirinya itu perasaan riak, kadang-kadang tercampur dengan ujub. Riak ni dia di kala orang ramai dia menunjuk-nunjuklah dia punya kebaikannya. Ujub ni di kala orang tak nampak dia. Contohnya, dia bangun malam, dia berasa hebatnya aku dapat bangun malam, orang lain semua tidur, jadi dapat aku mengerjakan sembahyang tahajud, dapat berwirid, dapat berdoa. Dia rasa dia hebat, orang lain dah tak hebat lagi, dia dapat bangun malam. Itu ujub. Orang tak nampak, tapi kalau riak orang nampak, dan dia di tengah orang, maksudnya dia buat tu diperhatikan oleh orang. Tapi di kala orang yang tidak ada, dia berasa hebat lagi. Ini artinya dia berasa ujub. Itu ujub. Riak bersama dengan orang ramai. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpun kekayaan dunia. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan helah syaitan, dan sangat tipis harapannya untuk bertaubat kepada Allah, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Wa qala al ulama wa qala ulama usu. Artinya, selain daripada dajjal ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada dajjal. Yang Rasulullah dibimbang satu perkara yang dibimbang lebih daripada dajjal. Dajjal ni dibimbangi oleh Rasulullah kerana dia akan melekakan manusia dan menipu manusia. Tapi selain daripada dajjal ni, ada lagi yang Rasulullah bimbang. Lalu ada orang yang bertanya, sahabatlah yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Apa yang kamu bimbangkan selain daripada dajjal? Nabi SAW menjawab, mereka ialah ulama su', yakni ulama yang jahat. Dia nampak macam baik pada zahirnya, tapi hakikatnya tidak bercakap seperti mana apa yang dia lakukan belakang lain. Dan dia berasa dia hebat kerana kawalan dalaman batin dia rosak dengan sifat riya, ujubnya. Dan itulah yang dibimbangi golongan yang ketiga ini oleh Imam Ghazali. Harapan untuk bertaubat
dia agak tipis berbanding golongan yang kedua, yang dia sedar, yang dulunya dia bukan buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia sedar, dia ubah sikapnya, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan yang ketiga ni, dia sudah merasai dia buat yang terbaik, dia buat kerana Allah, dia buat sudah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahalnya dia telah dilumuri dengan kekotoran yang telah dibisikkan oleh syaitan, yang perbuatan itu dianggap baik tapi dia berasa dia hebat pada dirinya. Jadi golongan mana yang kita nak pilih? Ialah golongan yang pertama, iaitu mencari ilmu, dijadikan ilmu itu sebagai bekalan untuk akhirat, dan dicari ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama su ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan, kerana amalan seorang itu lebih berkesan daripada percakapannya, dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama su daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama su ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, nafsu amarah ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan, dan membisikkan kepadanya bahawa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia, sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Siapa yang bisikkan dia, yang menjadikan dia rasa hebat, dia rasa dia ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah syaitan. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahawa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba yang lain. Seolah dia lebih baik lagi. Orang lain semua tak tahu, dia je yang tahu. Orang lain tak bangun malam, dia saja yang bangun malam. Seolah begitu. Wahai para penuntut, Imam Ghazali pesan kepada kita, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama, dan berhati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai, yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Jadi bimbang kalau golongan kedua ni tak sempat bertaubat, bila mati saja habis dah amalan tu. Kita tak ada upaya lagi menambah pahala, membuat dosa pun kita tak ada upaya lagi sebab dah mati. Yang akan dihisap apa yang telah dibuat sewaktu kita hidup sebelum mati. Jadi jelas yang kedua ni pun masih sama-sama. Kalau kita sempat bertobat tak apa. Tapi golongan pertama ini jelas dia belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nawaitunya kerana Allah, amalannya kerana Allah, dan itulah yang diminta oleh Imam Ghazali, kita jadi golongan yang pertama. Dan jangan sama sekali engkau termasuk di dalam golongan yang ketiga, yang disebut tadi golongan ulama su. Jangan kita jadi kepada
ulama su', maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Jadi kalau kita masuk golongan tu, kita sudah payah untuk menyelamatkan diri, kerana kita telah dicengkam oleh syaitan. Perasaan kita buat baik ni sudah pun dianggap anugerah daripada Allah Subhanahu Taala, padahal kita telah disulami oleh syaitan, benda itu dianggap baik. Maksudnya kita buat baik ni, kita berasa kita orang yang telah diberi anugerah kehebatan oleh Allah Subhanahu Taala, sedangkan itu telah dibisik oleh syaitan. Kamu dapat anugerah daripada Allah, hebatnya kamu. Dia pun berbangga diri. Jadi dia tak berasa dia buat yang salah, dia berasa dia hebat, dan dia telah pun mengajak orang lain juga untuk perkara yang salah, sehingga orang lain pun terikut dengan kesalahannya. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, ini nak ceritakan tentang kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, iaitu Permulaan Jalan Hidayah. Jadi dalam mukadimah di akhirnya, dia telah mengungkapkan kitab yang dia sebutkan sebagai Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah, ialah takwa yang batin. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbahagi kepada dua. Dia nak cerita permulaan jalan hidayah ini ialah mesti zahirnya ditunjukkan untuk buat baik. Tangan memberi yang baik dan menerima yang baik, dan menolak yang keburukan. Mulut bercakap benda yang baik. Ini zahir, semua zahir daripada amalan-amalan. Jadi nanti diterangkan, ambil air sembahyang, ada doa-doanya tu supaya nak disuruh ingat kita punya anggota badan ini supaya bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi nihayah, kesudahan daripada permulaan ini ialah timbul takwa, timbul takut kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi takwa itu Imam Ghazali beritahu kepada tiga, ada dua. Yang pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Apa yang disuruh oleh Allah, sembahyang, kita lakukan. Apa yang disuruh oleh Allah, berpuasa, kita lakukan. Berzakat, kita lakukan. Kerja haji, berusaha kita untuk mendapatkan kumpul duit, jaga kesihatan untuk dapat kita pergi menunaikan ibadah haji. Sehingga begitu. Jadi usaha untuk melaksanakan ketaatan itu menjunjung segala perintah Allah ni merupakan takwa juga, takut kita kepada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Taala. Maksudnya arak haram kita tak lakukan, berzina haram kita tidak melakukan, cakap bohong haram
kita pun tak melakukan. Itu meninggalkan maksiat. Jadi dua-dua ni menunjuk takwa kita kepada Allah SWT. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan seberingkasnya, sebab bukunya tipis. Kalau buku Ihya Ulumuddin tu 10 jilid, telah pun dikarang oleh Imam Ghazali, tapi tak mungkinlah kita nak dapat menghabiskan dengan begitu cepat kalau 10 jilid yang dikarang oleh beliau. Maka beliau telah pun mengarang sebuah kitab juga bagi memudahkan penuntutnya dengan kitab Bidayatul Hidayah yang tipis ini. Jadi kita masuk bahagian yang pertama. Dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah adab-adab melaksanakan ketaatan. Nanti dah habis kita belajar. Bahagian kedua ialah cara meninggalkan maksiat. Seperti yang dia terangkan, takwa itu ialah menjunjung perintah Allah, melaksanakan ketaatan, dan takwa itu juga ialah meninggalkan perkara maksiat. Jadi kedua-duanya dia akan sebutkan. Baik, kita masuk sedikit sementara sebelum Isyak ni. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Fardu kita dari sudut fiqahnya, mazhab Syafi'i kita akan menggunakan 5 hukum: wajib, haram, makruh, sunat, harus. Wajib, sunat, makruh, haram, kemudian harus. 5. Tapi ada mazhab, contohnya mazhab Imam Hanafi, dia fiqahnya dia ada tambah satu lagi, iaitu fardu. Fardu, wajib, haram, makruh, harus, sunat. Dia ada fardu. Kita fardu tu itulah yang wajib. Fardu dan wajib itu benda yang sama. Tapi pada fiqh Hanafi dia ada berbeza sikit. Hukum fardu dan wajib itu dia ada perlainan. Tapi apapun dia tidak ada masalah, kerana fardu itu juga fardu, wajib juga memang perkara yang perlu dibuat. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Jadi Imam Ghazali ingatkan minda kita ini, fardu itu ialah perkara yang modal. Maksudnya kalau Imam Ghazali suka guna macam tu, dia nak mensesuaikan kepada kesukaan orang untuk mencari dunia dengan berniaga umpamanya, kerana cepat dapat keuntungan kan. Berniaga ni mesti ada modal dan mesti ada keuntungan. Begitu juga kita menjadi seorang mukmin, kita mesti ada modal dan mesti ada keuntungan. Artinya jangan jadi mukmin yang rugi. Kita mesti jadi mukmin yang berjaya. Kita mesti jadi mukmin yang cermelang, yang mumtaz, imtiaz. Kita mesti jadi mukmin yang label tinggi lah. Sebab tu dia terapkan begitu. Ada di saat yang lain Imam Ghazali sebut masa itu adalah modal.
Masa ni, masa kita sedang hidup ni adalah modal. Kerana dalam kita hidup, kita boleh beribadat. Kalau mati, dah tak boleh buat apa. Kalau tidur, dah tak boleh buat apa. Artinya masa adalah modal. Dalam yang ini, fardu ataupun wajib itu merupakan modal. Maknanya kita semayang yang rukun, yang solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu modal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Ya, kalau kita ada modal, kita buat perkara yang wajib, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang fardu itu cukup memadai, kita akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Jadi perkara sunat tu merupakan keuntungan. Kita buat yang fardu ni, itu hanya modal saja. Sedangkan kita nak jadi usahawan yang berjaya, yang mendapat keuntungan yang berjuta-juta, takkanlah kita hanya modal, balik modal saja. Mesti kita nak dapatkan untung, mesti kita nak dapatkan keuntungan, bahkan yang berlipat kali ganda keuntungan itu. Jadi keuntungan itu ialah di mana? Di perkara yang sunat. Sembahyang, dalam sembahyang sendiri ada perkara yang sunat. Ada, sebelum kita baca Fatihah, ada baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil wudu, ada perkara-perkara sunat juga. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, berkomo-komo, masuki air ke dalam hidung dan menghembuskannya, itu perkara-perkara sunat. Buat 3 kali. Basuh muka, ini basuh muka rukun, 1 kali rukun, buat 3 kali sunat. Sedangkan kita ada masa, kita ada peluang, tiba-tiba kita buat yang modal saja, yang rukun saja. Jadi tak baliklah modalnya. Buatlah yang sunat sekali, supaya kita dapat keuntungan. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Kita selesai mukadimah, kita masuk yang bab pertama ini, dan untuk menghalusinya insya-Allah pada bulan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.